Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama hari ini. Berapa bulan? 15. Separuh dah bulan 7. Kejap je kan. Bulan 7 dah kita dah sampai kepada hari putih ya. Tadi 11, 12, 13 hari Tashrik. Dalam bulan Zulhijjah ni dia banyak nama. Dia start dengan hari apa? Start dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah dulu kan 8 hari bulan. Lepas tu 9 hari bulan hari Arafah. 10 hari bulan hari raya. 11, 12, 13 hari Tashrik. So sekarang ni 15 hari bulan hari putih. 13, 14, 15 hari putih dan kita dah sampailah di pertengahan bulan Zulhijjah, bulan haram yang penuh dengan tanda ya, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Nak sampai ke penghujung tahun lah dengan 15 hari lagi. Masuklah kita ma'al hijrah. Satu Muharram detik permulaan. Bila dengar je lagu tu, lah tahun baru dah kita. Baru perasan dah tambah dah umur. Kita pun bersedialah nanti dengan doa akhir tahun, doa awal tahun yang kita nak sama-sama baca. Mudah-mudahan buku yang baru dibuka penuh dengan takdir-takdir yang baik, insya-Allah. Baik, saya hari ini nak berkongsi berkaitan dengan pertunangan dan juga perkahwinan di dalam fiqh mar'ah muslimah. Fiqh wanita muslimah ni, hari ni kita masuk kepada tajuk munakahat lah, senang kata. Tajuk nikah kahwin. Seronok sangat kalau dengar nikah tu. Jadi, bila nikah kahwin ini, dia bukan sahaja ada di dalamnya perkahwinan, tapi yang lebih penting daripada itu ada di dalamnya ikatan dua jiwa. Cieh kan, macam macam rasa buat mahligai bahagia pula kan, mahligai cinta. Itu yang paling penting lah ya. Perkahwinan ini sifat ataupun perkara paling penting ialah ikatan yang telah mengikat di antara dua jiwa, lelaki dan wanita, melalui lafaz sakinah ataupun disebut sebagai lafaz akad nikah tu, lafaz sakinah, yang akan membawa permulaan kehidupan bersama dua jiwa yang telah dimeterai. InsyaAllah, bila perkahwinan ini niatnya baik, perkahwinan adalah salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkahwin adalah seseorang yang telah beramal dengan sunnah Nabi. Cukup dah sahabat-sahabat menjadikan kita ini memperjuangkan sunnah perkahwinan. Ya, kerana ramai manusia yang tergoda dengan dakyah-dakyah pada hari ini yang takut dengan perkahwinan. Dia nampak perkahwinan tu macam monster ke, saya tak tahulah macam mana. Tapi memang takut berbenar. Mungkin kita tak tahu dia punya pengalaman dia sendiri, hidup dengan ibu dan ayah yang bercerai-berai. Ya?
poligami yang tak tentu hala, menyebabkan anak tadi trauma. Dan itu realiti yang berlaku. Penderaan dalam rumah tangga juga bukan perkara yang biasa, tapi perkara yang benar-benar berlaku. Perkahwinan yang menjanjikan kebahagiaan, tapi yang dia nampak ataupun dia alami ialah penderitaan, ya. Dan semua ini menyebabkan ramai anak-anak ataupun generasi yang pada hari ini takut. Dan ada juga dakwah yang lain yang selain daripada dari sudut realiti yang dihadapi, tapi yang saya tengok dia dimomokkan dengan perkara yang di luar daripada fitrah manusia. Contoh dia begini. Dia kata, kenapa saya nak kena susahkan diri saya? Nak kena beri komitmen diri kepada seorang lelaki yang menyusahkan diri saya. Ya? Saya terpaksa nafikan semua hak saya untuk menjadi hamba kepada lelaki tadi. Ada juga lelaki yang memikirkan saya boleh enjoy. Saya boleh enjoy dengan girlfriend saya boleh enjoy dengan kawan-kawan perempuan saya, tapi saya tak nak commit dengan tanggungjawab sebagai suami. Ni pun ada juga. Jadi orang-orang yang begini bukan sedikit ibu-ibu, tapi makin ramailah generasi yang baya-baya saya, yang umur yang nak hampir 40 tapi masih enjoy lagi. Orang zaman dulu kalau 40 ni dah tengok anak nak kahwin. Orang zaman dulu 40, ya, ataupun nak timang cucu dah. Tapi zaman sekarang 40 masih lagi nak enjoy. Kematangan tu sangatlah terlampau jauh sangat, dan itulah realiti yang ada pada hari ini yang menentang sunnah, ya, Nabi, menentang keperluan fitrah manusia yang mana mereka lebih sanggup untuk hidup sendiri, ya, tanpa dibebani dengan komitmen, dan akhirnya pelbagailah perkara yang berlaku, fitnah yang berlaku berasas daripada perkara tersebut. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada apa yang Islam perkatakan tentang perkahwinan, dan mukaddimah daripada perkahwinan itu ada di sana yang namanya al-khitabah ataupun al-khutubah, iaitu pertunangan. Bertunang dan berkahwin. Orang Melayu dia tambah lagi satu, merisik. Risik dah cincin lain dah. Tunang cincin lain, kahwin cincin lain. Ya, itu sengaja nak memperbanyakkan koleksi cincin. Tapi sebenarnya risik dengan tunang sama. Dari sudut Islam hanya ada dua. Ya, az-zawaj iaitu apa? Perkahwinan, iaitu akad ataupun mithaq yang dibuat untuk mengikat dua orang jiwa ni, dua lelaki, satu lelaki dan satu perempuan. Dan sebelum daripada perkahwinan, dia panggil nama menyatakan hasrat. Ya, keinginan untuk berkahwin, maka itu dinamakan sebagai pertunangan. Baik. Ada orang kadang-kadang terconfuse di antara hukum perkahwinan dan hukum pertunangan. Ya, saya tengok satu video di Indonesia, seorang lelaki tu dia majlis tunang ibu-ibu. Kalau orang Melayu majlis tunang, lelaki tak datang. Jadi lelaki tu datang, dia pergi salam perempuan tu, cium dahi. Kena makan pelempang lah dengan bakal isteri tu kan. Dia confuse ke bagaimana kan? Tunang tak boleh sayang lagi, tak boleh sentuh lagi. Tiba-tiba dia cium dahi pula. Memanglah ibu-ibu ini confuse ke ataupun sengaja nak cari pasal. Jadi kena tahu beza di antara perkahwinan dan pertunangan. Perkahwinan kita baca dulu sama-sama. Perkahwinan tidak akan sempurna kecuali akad ijab dan kabul dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. So, bila kita kata kau nak kahwin dengan aku dan aku pun nak kahwin dengan kau, maksudnya hasrat untuk berkahwin memang dah jelas. Dia pun bukanlah merupakan mahram kepada perempuan tadi, maka boleh untuk berkahwin. Tapi selagi mana tak ada ijab dan qabul,
selagi itu dia masih tunang. So tak halal lagi lah untuk dia membolehkan perkara-perkara yang haram untuk dia lakukan. Yang membuka yang haram tadi jadi halal ialah akad. Tu yang menangis iblis tu ibu-ibu. Waktu suami kita lafaz akad tu, kita pun menangis juga kan? Iblis pun menangis. Sebab itu yang dia paling tak suka. Apabila perkara-perkara yang haram, yang sebelum ni haram, tengok haram, pegang haram, kenik mata haram, apa lagi, main jiwa haram. Tapi lepas pada tu, semua dapat pahala. Bercakap, tanya khabar, apa khabar Bi, sihat ke, makan apa, dapat pahala ibu-ibu. Cuba check sikit nombor suami tu. WhatsApp suami dekat belah mana? Bawah sekali scroll, tak jumpa. Jauh sangat. Ataupun kita pin awal-awal kan. Jadi memang duduk atas dia ustazah, star siap kan. Itu semua pahala. Bagi suami I, pahala. Suami suapkan isteri makan. Bila last kali suami suap isteri makan? Gambar kahwin ustazah. Nama betul tu tak suap isteri makan. Suami suapkan isteri makan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Sedekah yang suami berikan kepada isteri, infak, nafkah yang suami berikan kepada isteri, suap, setiap lukmah, setiap suapan itu dinilai besar di sisi Allah. Ya, suami sakit kepala, kita tolong ambil minyak, walaupun tak reti nak mengurut ke, tak ada pun skim mengurut tu, ikut je lah, mana yang boleh urut je lah. Pahala. Suami tengok isteri berkenan dengan nampak dia berkenan dengan adalah tu, biasalah perempuan kan dia tak cakap, dia tu berkias banyak kan, tiba-tiba suami bawa surprise, apa tu, durian. Tahu bini dia hantu durian kan. Oi, seronoknya isteri. Ini sahabat-sahabat ibu-ibu, nak ujung tahun kan kita nak 1 Muharram kan. Dia ada satu sunnah yang sangat cantik. Saya rasa saya pernah cerita sebelum ni. Sunnah ni apa? 1 Muharram iaitu hari yang mana kita cuba antara sunnah yang kita boleh baca ayat kursi. So, ayat kursi dicadangkan untuk kita baca sebanyak bilangan hari dalam setahun lah. Setahun kan ada 365 hari. Kita baca dalam 360 hari macam tu. InsyaAllah Allah takdirkan takdir yang baik-baik untuk kita pada tahun tersebut. Untuk tahun depan ni lah. Lepas tu, ulama' juga cadangkan untuk kita menggembirakan hati ahli keluarga kita pada 1 Muharram. So, start pada malam tu, rancang siap-siap dah. Apa yang kita nak gembirakan hati ahli keluarga kita. Terutama orang lelaki lah. Apa yang dia nak gembirakan isteri dia, apa yang dia nak gembirakan anak dia. So, kita pun sama juga. Isteri, apa yang aku nak plan nak bagi, nak memasukkan kegembiraan pada hati anak-anak. Perkara ini sangat-sangat mujarab. Kata para ulama, kami dah buat dia punya apa ni? Testimoni dia. Pada hari yang kami buat, pada setiap 1 awal Muharram, kami berikan kegembiraan dalam hati ahli keluarga. Allah masukkan kegembiraan dalam hati kami sepanjang setahun. Subhanallah. Dan siapa yang dia buat tak tahu je, buat macam-macam tak ada apa pun pada 1 awal Muharram tu, jadi dia tak masukkan pun kegembiraan pada hati ahli keluarga, begitulah setahun Allah tak masukkan kegembiraan dalam hati dia. Subhanallah, memang luar biasa. Nak katanya, padahal kan kita nak masukkan kegembiraan ni dia bukannya susah. Kadang-kadang benda-benda simple, tapi kita buat benda tu dengan niat kita nak gembirakan hati pasangan kita ataupun anak-anak kita. Subhanallah, Allah iktiraf. Dan Allah balas balik sebagai suatu perkara yang besar di sisi Allah. Bukan sahaja kita gembirakan orang yang susah, bukan sahaja kita gembirakan orang yang memerlukan bantuan, tapi orang yang berada di sekeliling kita. Orang paling rapat dengan kita, sahabat-sahabat. Siapa yang paling rapat dengan kita? Itulah dia. Pasangan kita, anak-anak. Biasanya kita dengan mereka ni yang terkurang tu lagi banyak lah daripada yang terlebih. Jadi waktu tu lah kita cuba untuk gembira. Apa yang anak kita suka, apa yang suami kita suka,
Masa tu boleh buat plan siap-siap. Surprise. Suami suka makan apa? Asam pedas ke tak? Ikutlah apa yang dia suka. Sampai suami, asam pedas ya macam tu lah. Macam memang terkejut sungguh lah. Jadi itulah yang orang kata lagi best ya, untuk kita masukkan sama-sama dalam suasana tahun baru dalam rumah tangga kita. Jadi ibu-ibu, insya-Allah kita tengok ya, akad nikah tadi tu ataupun lafaz sakinah, itulah yang menyebabkan perkahwinan tadi termeterai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah lah ya. Islam mengiktiraf perkahwinan. Perkahwinan adalah perjanjian akad di atas dasar persefahaman, iaitu saling melengkapi di antara dua jiwa, iaitu lelaki dan perempuan. So bila kita kembali kepada maksud perkahwinan di dalam Islam, perkahwinan di dalam Islam bukanlah tempat yang menafikan hak isteri. Sebahagian daripada pegangan, dia kata bila berkahwin sahaja, maksudnya kita dah tak ada diri kita. Kita terpaksa jadi orang lain, betul tak? Contohlah sebelum kahwin, kita suka apa ya? Contoh aktiviti luar lah. Suka hiking lah. Lepas kahwin, suami kata no hiking. Awak dengan mengandung, apa semua kan. Maksudnya kita dah tak jadi diri kita. Dalam Islam tak begitu. Dia bukan maksud perempuan tu mesti menghambakan diri kepada apa yang suami nak. Tapi sebenarnya dalam Islam, ialah suatu persefahaman. So, apa yang menyebabkan kita dengan suami ada satu kata, persetujuan, kau faham aku faham kau. Ya Allah, senangnya lah kalau semua orang faham dengan perkara yang sama. Bukan maksud aku bila kahwin, aku dah tak ada nilai, aku tak ada hobi, aku tak ada apa yang aku suka buat. Sebab tu suami yang faham betul erti perkahwinan, dia akan tengok, dia akan tanya apa yang isteri dia suka. Awak suka apa? Bukan saya nak awak buat apa. Awak suka apa? Kalau awak suka, buatlah. Saya sokong. Ya Allah, bahagianya perkahwinan. Kalau suami, dia kenal isteri dia dan dia boleh menyokong apa yang isteri dia buat. Saya ada seorang kawan yang memang subhanallah, kita ni kawan-kawan, sebagai kawan ni kita boleh nampak tau, suami dia sangat supportive. Sangat supportive. Apa yang isteri dia nak, yang isteri dia suka, dia bukan kata, okeylah saya izinkan. Bukan tu dia tahu ibu-ibu. Dia akan buat, dia akan tolong. Contoh. Isteri dia suka masak kuih. Dan dah masak tak apa, makan dia gemuk juga kan. Jadi jual lah ibu-ibu dia jual kuih. Suami dia tolong hantar. Lepas tu suami dia pun tengok makin lama makin rancak kan, jual kuih makin rancak. Suami dia kata, tak apalah, abang belikan kereta. Padahal isteri dia tak reti sangat nak bawa kereta pun. Tapi sebabkan dia minat, isteri dia minat membuat kuih tu, jadi belikan kereta. Belilah kereta Azia kecil macam tu kan. Lepas tu pergilah hantar. Walaupun apa orang kata perlahan macam tu, jadilah. Apa yang isteri nak buat semua suami dia sokong. Dan bukan sokong sahaja, sokong material, sokong isteri dia jadi macam Kak Marza dengan akak kita jadi AJK surau kan. Kalau tak sokong payah, betul tak? Kan? Malam-malam dia mesej Ustazah kan. Ustazah minggu ni jadi Ustazah kan. Ini cabaran. Dan kalau suami tak sokong, kata apa benda yang awak menyibuk lagi dengan dah lah tu, tengok anak kan. Kalau suami tak sokong, suami yang sokong, macam mana? Okey dah, ramai tak orang datang? Balik kuliah, suami tanya, orang datang ramai tak? Abang cadanglah awak buat macam ni. Supportifnya, ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Dan kita rasa macam, untungnya kakak tu suami dia sangat-sangat supportive. Kita rasa macam, ya Allah, inilah sebenarnya kalau orang faham perkahwinan itu apa? Persefahaman. Suami faham isteri faham suami, dan nak cari kefahaman tadi tu,
itulah yang menyebabkan kehidupan. Orang boleh berkahwin dalam satu tempoh masa yang panjang, tapi dia kata saya tak rasa pun perkahwinan itu satu yang tak best ataupun cabaran ada, tapi saya okey. Sebab apa? Dia ada satu kekuatan. Iaitu kekuatan dia, suami nak faham isteri dan isteri nak faham suami. Jangan mencari supaya kenapa suami aku tak faham aku. Yang ni memang tak jumpa lah. Kita tak akan jumpa kebahagiaan. Yang isteri nak suami faham dia, yang suami pula nak isteri faham dia. Masing-masing fikir tentang perasaan masing-masing. Yang ni takkan jumpa. Takkan jumpa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kebahagiaan dalam rumah tangga akan terbina bila kita cuba untuk memahami pasangan kita. Persefahaman. Baik. Dalam rukun nikah, rukun perkahwinan, dia ada sedikit perubahan ataupun sedikit perbezaan dari sudut rukun arkan dia tersebut. Contoh, kalau kita tengok dalam buku ini, Syekh Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi meletakkan 4 perkara sebagai rukun nikah, iaitu yang pertama ijab, yang kedua qabul, yang ketiga saksi, dan yang keempatnya i'lan ataupun pengumuman. Apa yang kurangnya dengan apa yang dalam mazhab kita ataupun pengamalan kita, ibu-ibu? Rasa-rasalah. Apa macam yang kurang? Ke tak ada kurang? Biasanya kita kahwin ada apa? Wali, betul. Dalam mazhab Syafi'i sangat mementingkan wali. Bismillahirrahmanirrahim. La nikaha liman la waliyah. Tidak ada pernikahan. Maksudnya tak jadilah, nikah tu tak sah kalau tidak ada wali. Tak boleh seorang perempuan itu menikahi diri dia sendiri. Maksudnya dia pergi tanpa wali. Dan wali menjadi satu rukun di dalam mazhab Syafi'i dalam menentukan rukun nikah tersebut. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau wali itu contohnya wali dia ghaib, hilang, dia kena buat iklan dulu. Sebelum nak pergi terus ataupun berpindah kepada wali hakim. Wali hakim dia kena buka fail, ibu-ibu. Kena buka fail, tapi dengan syarat kena dah selidik dulu. Ada ke tak wali dia? Kena buat iklan, buka surat khabar, tengok situ kan, pencarian wali, siapa nama ayah dia, nombor kad pengenalan. Dia dah iklan, ada orang baca, tak ada orang baca, selepas 2-3 hari, tempoh tertentu, baru dia boleh pergi mohon untuk perwalian hakim lah, berpindah kepada wali hakim. Begitu juga kita melihat dari sudut kalau wali akrab dengan wali ab'ad. Wali yang dekat dengan wali yang jauh pun ada isu juga. Lagi kalau ada wali yang dekat, tak boleh lagi guna wali yang jauh lah, wali ab'ad. So wali dekat ini ayah kita, adik-beradik lelaki kita, atuk kita, itu dekat. Yang jauh ni pakcik kita, anak saudara pakcik kita. Itu yang jauh lah. Baik. Kemudian kita nak tengok pula rukun yang ada di dalam mazhab Hanafi, iaitu ijab, qabul, iaitu akad lah. Ijab daripada suami dan qabul itu daripada wali. Dan kemudian saksi, iaitu 2 orang lelaki yang adil, untuk menjadi orang yang mendengar dan mengesahkan akad tersebut. Dan kemudian ada iklan lah. Iklan ni adalah pengumuman lah. Kemudian sekiranya seorang tunangan lelaki dan tunangan perempuan menghebohkan kehendak mereka untuk berkahwin dan dihadiri oleh 2 orang saksi dan telah berlaku akad ijab dan qabul, sama ada dihadiri oleh qadi ataupun wakil pemerintah ataupun tidak dihadiri, akad ini terlaksana dengan sah di sisi agama. Baik. Ini satu isu yang diangkat oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata begini, majlis perkahwinan ini, dia tak semestinya ada pangkong, baru jadi kahwin. Ataupun mesti ada daftar qadi. Kita kan tempah qadi punya tarikh. Qadi pun datang dengan pakai baju ni, bawa beg
beg hitam tu, briefcase tu, datang, dia pun ambil IC dan sebagainya. Dia tak semestinya lengkap macam tu baru jadi perkahwinan. Kadang-kadang berlaku yang kita kata dalam keadaan yang ada suami, ada wali, ada pengantin perempuannya, ada akad nikah ataupun ijab kabul itu berlaku walaupun dalam keadaan yang tak rasmi. Ya, tak pakai baju kahwin, tak pakai baju putih, ya, tak ada pun duduk bersila sampai berdiri. Ada satu cerita kan, ibu-ibu pernah tengok tak? Baru-baru ni. Saya tak ingatlah pelakon siapa tu. Ayah dia nikahkan sampai berdiri dalam cerita drama tu. Memang yang lagi dua orang tu katanya lah, saya faham cerita tu, scene-nya macam dia ni macam kena tangkap basah lah macam tu. Jadi ayah dia sakit hati. Jadi bila ayah dia sakit hati, ayah dia kahwinkan terus macam tu. Ada kan? Perasan kan? Siapa nama perempuan tu? Ika Farhana. Yes. Oh, dengan pakai tawar. Kan? Laki tu siapa? Ashraf nama dia. Semua jadi pelakon-pelakon cilik kan? Tapi dia besar dah sekarang ni. Betul, Ika Farhana. Lepas tu, ayah dia geram. Jadi orang yang mengadu tu, dan dua orang lelaki kan? So, jadi bila ni, sah tak? Sah. Terus. Macam itulah nak bagi tahu. Bagus. Macam scene begitu nak ajar kepada kita bahawa perkahwinan tu boleh jadi. Akad tu boleh jadi walaupun tak rasmi. Walaupun tidak didaftarkan di dalam nikah kahwin ataupun pejabat agama kita sebut. Bahagian nikah kahwin pejabat agama. Ya, dia salah dari sudut undang-undang. Dari sudut undang-undang kena denda lah bila dia kahwin, orang panggil kahwin sindiket tu. Dalam pejabat agama dia panggil juga, dia ada istilah kahwin sindiket. Dia kata kahwin dekat McDonald kan. Sah. Tapi dia kena denda lah sebab dalam undang-undang negara kita lebih ketat lagi supaya nak jaga nasab. Tujuannya bagus ya, untuk menjaga nasab. Takut-takut sekarang kahwin-kahwin dengan isi orang. Tapi macam mana boleh tahu isi orang tak isi orang? Cek nama lah. Dia ni tak habis lagi ni, dia ada suami lagi. Macam mana boleh kahwin ni? Sebab tak ada rekod, macam mana nak cek? Okay? So jadi untuk menjaga nasab ya, antara daruriyatul khams, maka ada perkahwinan tadi, ada peraturannya lah ya, di bawah undang-undang agama setiap negeri lah, dia berbeza antara negeri dengan negeri. Jadi bila dia dah ucap, ada balas pula dari sudut qabulnya, maka setuju dua orang saksi tadi, ada perempuannya, ada lelakinya, jadi dia akan dikira sebagai suatu akad yang sah di sisi agama. Okey? Baik. Sedikit ringkasan untuk syarat-syarat nikah dan pertunangan. Okey? Kita ambil ada 6 persoalan yang disebutkan. Yang pertama, seorang lelaki meminta untuk dikahwinkan dengan seorang perempuan. Okey? Kemudian dikemukakan hasrat lelaki tadi kepada wakil pihak perempuan. Lebih afdal sekiranya pihak tunangan lelaki dapat melihat wajah tunangan wanita dan tunangan wanita juga dapat melihat wajah tunangan lelaki sehingga timbul rasa kasih dan sayang. Okey. Ini antara hak ataupun adab di dalam pertunangan. Bila seorang lelaki berkenan dengan seorang wanita, seharusnya diberikan hak orang lelaki tadi tengok wajah orang perempuan tu dan perempuan tu tengok wajah orang lelaki. Drama juga. Drama ni tajuk dia Melur untuk Firdaus. Siapa pernah tengok? Ceritanya lelaki tadi kena kahwin paksa lah. Ayah dia lah paksa kahwin. Dan suami dia ni, lelaki ni, si Firdaus ni memang tak tengok. Memang dia dah ada makwa. Dia pun tak nak kahwin dengan orang lain. Tapi sebabkan dia patuh kepada walid dia ni, jadi dia ikut juga dia punya arahan ayah dia. Jadi waktu kahwin tu, tak kenal pun mana satu. Dengar-dengar nama lain. Kan? Kata nama Melo, tiba-tiba kena nikah dengan Adriana. Kan? Dia dah terkejut dah. Kata nama lain, ini kenapa lain? Orang yang sama, ayah dia kata.
Macam mana boleh tak tahu nama kan? Lepas tu lepas pada kahwin, dah angkat nikah, yang perempuan tadi pakai purdah, yang baru buka, baru tengok. Wih, cantik juga kan. Nama je orang kampung Melo kan. Tapi cantik juga. Ini adalah satu pengajaran yang perlu kita sama-sama tengok, iaitu dari sudut adabnya. Cerita akan lebih membawa kesan kepada masyarakat berbanding dengan ceramah. Macam hari ni lah. Ceramah orang ngantuk je rasa apa benda usah cerita tu tadi kan. Tapi kalau tengok cerita pun tak ngantuk kan. Orang cerita buka mata. Jadi masyarakat mudah dididik dengan drama. Sebab tu dalam Quran Allah bagi 1/4 kisah, cerita. Cerita macam-macam dalam Quran. Nak cerita apa? Cerita ribut peti, nak cerita lembu, nak cerita kebun, semua macam-macam cerita ada. Sebab cerita tu dekat dengan jiwa manusia. Jadi sepatutnya cerita kena menggambarkan adab yang sepatutnya lah. Iaitu apa? Kalau kau nak kahwin, kau kena tengok bakal bini kau. Untuk apa? Penting. Supaya dah timbul dah rasa syok tu. Aku berkenan sungguh lah. Tu bagus. Yang tengok dan tengok tu berkenan, bagus. Jangan sampai tak tengok. Alim sangat kan, buka pudah perempuan tu tunduk je kan. Oi, kau main. Nabi pun suruh tengok. Nabi kata tengok. Kan? Biar sampai timbul rasa kasih. Sebab dalam perkahwinan, makanan utama kita adalah kasih sayang. Dia bukannya cerita pasal hak engkau, kau kena bagi. Hak aku, kau kena bagi. Dan aku kena tunaikan hak engkau. Tak habis cerita pasal hak. Tapi dalam perkahwinan yang paling mahal ialah bagaimana sayang dan kasih itu disemai dalam rumah tangga. Dan sampai sebelum kahwin lagi, dah suruh disuburkan dah. Biar dia tengok, biar dia suka, biar dia sayang. Jangan kahwin terpaksa, jangan kahwin kerana nak balas budi. Ini semua drama bolehlah, tapi hakikat takkan jadi. Kehidupan itu takkan bahagia kalau tanpa kasih dan sayang. Nombor 2, jadi dapat kita ambil daripada yang pertama tu, sunnah untuk tengok muka. Sunnah untuk tengok muka pasangan ataupun muka tunangan. Nombor 2, hak kepada tunangan lelaki untuk melihat tunangan perempuan bersama mahram tunangan perempuan seperti hadis Nabi SAW. Pergilah kamu melihat wajah ia itu lebih baik dan untuk kamu menyambung kasih di antara keduanya. Okey? Kalau ikutkan tunangan ini, dia boleh tengok tapi kena syarat. Syaratnya mestilah tengok dengan mahram. Jangan tengok berdua dekat dalam hotel. Saya nak tengok sunnah ni, nak tengok pasangan kan. Tengok dalam hotel. Tak jadilah, tak boleh. Tapi kena tengok dengan mahram. Mesti mahram ada bersama. Untuk menghalalkan perkara tersebut, maka disunatkan untuk buka wajahnya. Wajah perempuan tadi dibuka supaya tumpah kasih. Lelaki tengok perempuan dan perempuan tengok lelaki. Nombor 3. Setiap daripada tunangan ini boleh memutuskan hubungan pertunangan yang telah dibuat. Orang kahwin pun boleh bercerai. Tak kala tunang tak boleh putus macam tu. Jadi tunang boleh putus tak? Boleh. Dalam syariat, dua-dua ada hak. Tak kisahlah orang lelaki ke, orang perempuan ke, boleh memutuskan. Cuma kita nak tengok apa hak dia kalau nak putuskan. Namun pihak yang memutuskan pertunangan lah perlu memulangkan semula barangan hadiah tunangan seperti emas perhiasan dan sebagainya. Sekiranya telah habis digunakan, hendaklah digantikan senilai dengannya. Namun barangan hadiah yang berbentuk makanan, minyak wangi tidak perlu dipulangkan kerana telah habis nilainya dengan digunakan barang tersebut. Okey. Berapa dulang ni nak bawa ni? Tu hantaran pertunangan. Jadi dalam kita punya adat kita, orang perempuan kena balas lebih kan? Kalau lelaki bawa 5, perempuan balas 7. Kan? Kalau lelaki bawa 3, perempuan balas
5. Kalau perempuan banyak pula lelaki tu bawa kan. Lelaki pun bukan main lagi lah. Dia bawa 9. Jenuh kita kan. Apa benda nak menuhkan dulang ni kan. 11 kita kena balas balik perempuan balas balik. Jadi dalam makanan ataupun dalam dulang tu ada macam-macam. Kan? Waktu dia baru bertunang. Dalam bertunang ada handbag. Dalam bertunang ada apa tu, tali pinggang. Dalam bertunang ada kek ikan. Ya? Ada agar-agar macam-macam. Jadi mana satu yang nak kena pulang kalau berlaku putus tunang? Dan mana satu yang tak pulang? Dia terbahagi kepada 2, ibu-ibu. Satu perkara yang ada nilai dan perkara tersebut tak habis makan lah. Contoh macam cincin. Jadi cincin kena pulang balik. Siapa yang nak putuskan tu dia yang kena pulang lah. Katalah kalau yang nak putuskan lelaki yang nak putuskan, tapi lelaki dah bagi perempuan, so perempuan kena pulang balik lah. So dengan adabnya begitu. Ya. Kalau perempuan yang nak putuskan, bagi tahu dan kemudian pulangkan balik. Apa hadiah-hadiah yang suami ataupun tunangan tadi bagi, yang mana benda tersebut bernilai. Tapi kalau dia bagi coklat, dia bagi kek marble, yang tu dah habis dah, tak payah pergi gantilah. Ataupun muntah kan sekarang juga. Kau sakit di hati kan, dah putus tunangan. Oh, dulu kau makan kek aku, kau tak tahu aku buat homemade kan. Home custom made kan, bukan senang tau. Tiba-tiba kau nak minta putus, yang tu tak payah pulang lah. Yang tu boleh burn tu kira burn. Tapi kalau dah pakai, contohnya dah masuk pajak gadai dah. Mas sedih. Punyalah tak ada duit kan. Cincin tunangan masuk pajak gadai, kena ganti balik lah. Dengan nilai apa yang dia dapat tersebut. Kerana apa? Dia dikira sebagai hantaran tadi ada kaitan dengan janji pertunangan. Dia bukan hadiah kan, tapi dia adalah sesuatu yang kaitnya dengan pertunangan tersebut, iaitu kena dipulangkan lah. Baik, nombor 4. Sekiranya tunangan lelaki telah membayar mahar. Saya tak tahu ada ke tak ada ni. Biasa tak ada kan. Biasanya kita mahar kalau dia waktu nikah lah baru bagi mahar, betul tak? Kita tak bagi lagi lah hadiah-hadiah. Kita tak adalah kita kata hadiah tunangan tu, contoh cincin tu. Ni cincin sekali dengan cincin kahwin Bagi satu cincin, dah lah belah rotan kan. Sekali harung pula cincin kahwin tu, kedekut punya untuk lelaki kan. So jadi, dalam adat kita tak adalah. Tapi ni sekiranya dipersetujui, tunangan lelaki telah membayar mahar kepada tunangan wanitanya dan tunangan lelaki itu mati. Usian Allah yarham ya. Mati pula belum sebab kahwin lagi, sebelum akad nikah. Dia meninggal. Yang lelaki ni meninggal. Macam mana dengan cincin tadi? Cincin dia dah buat sekali dengan mahar ni. Ni masalah dia bukan hadiah tunangan saja, tapi cincin tunang dan cincin kahwin sekali. So macam mana nak buat? Siapa punya ni? Jadi dia kata waris tunangan lelaki, keluarga lelaki berhak untuk mendapatkan mahar yang telah dibayar tadi, dan tunangan perempuan tidak berhak memiliki apa-apa daripada tunangan lelaki. So jadi boleh ambil balik, keluarga lelaki boleh ambil balik, minta maaf Kak Gaya, ya, anak kami ni meninggal dah, accident, ya. Jadi kami nak minta balik lah cincin tu, sebab cincin tu kalau ikut memang dah cincin, bukan cincin tunang je, cincin tunang dengan cincin kahwin. Jadi tak boleh lah, cincin tu cantik. Janganlah buat perangai pula, buruk rupanya. Dah tahu orang tu punya, orang perempuan tak berhak lah. Kenapa? Dia bukan cincin tunang, dia dah masuk kepada mahar ataupun cincin kahwin. So kena pulang balik kepada keluarga lelaki. Sekiranya, nombor 5, sekiranya sebagai dari hantaran pertunangan dan adalah dikira sebagai mahar perkahwinan dengan persetujuan ataupun secara adat kebiasaannya, waris tunangan boleh meminta semula daripada tunangan perempuan selagi mana akad perkahwinan belum berlangsung. Samalah nombor 4 dengan nombor 5 ni. Iaitu apabila mahar tadi, walaupun sebahagiannya mahar pula, hantaran tunang tadi sebahagiannya dikira sebagai akad ataupun mahar dalam perkahwinan,
maka yang itu mesti ataupun kita kata tunangan lelaki berhak untuk mengambil semula daripada perempuan tersebut. Sebab apa? Mahar ialah ganti kepada al-bid'un. Bid'un ni apa ya? Saya nak kata. Halalnya kemaluan wanita itu untuk digunakan oleh lelaki, bayarannya adalah mahar. Macam tu. So, jadi, bila tak akad lagi, maka memang tak akan berlaku. Dan bila tak akan berlaku, apa yang hak perempuan tadi nak dapat bayaran tadi. So, bila dia dah meninggal, suami ataupun tunangan tadi meninggal, bila dia meninggal, tak ada berlaku akad dan tidak akan berlaku persetubuhan, maka tidaklah dibayar. Ya, tak layaklah wanita tadi untuk mendapat ganti dia. Iaitu apa? Mahar daripada cincin tersebut. So, orang lelaki boleh ataupun keluarga lelaki boleh ambil semula. Okey? Nombor 6. Sekiranya hantaran pertunangan tidak dikira sebagai mahar. Sebaliknya, ibu-ibu. Sebaliknya, cincin tunang tu memang cincin tunang sajalah. Macam dalam adat kita. Ya, bukannya cincin kahwin. Ya, tak ada kaitan pun dengan mahar. Secara persetujuan, semua dah tahu dah ni memang cincin tunang. Persetujuan bersama ataupun secara adat kebiasaan, maka hadiah tidak perlu dipulangkan apabila berlaku kematian pemberi hadiah atau yang diberikan hadiah. Okey? So, jadi, dalam fasa ini, kita mengambil hukum hadiah itu sebagai sesuatu yang bila dah bagi, dah sempurna pemberian hadiah. Pemberian hadiah ni sempurna apabila berlaku qabat. Qabat ini maksudnya dia dah dapat dah. So dah habis dah. Habis cerita. Tu yang orang kata buruk siku tu. Buruk siku ke buruk siku? Buruk kan? Bukan buruk. Buruk tu apa? Buruk siku. Buruk siku ni memang buruk lah sebab dia dah bagi, lepas tu dia ambil balik. Pada apa? Pada hadiah. So, hadiah ni, sempurna hadiah bila kita dah bagi hadiah pada seseorang, dia dah pegang. Orang tu dah dapat dah. Kalau rumah tu, dah pegang kunci dah. Kalau kereta tu, dah start kereta, dah bawa ke sana kemari dah. Qabat lah tu. Kalau handset tu, dah tukar dah wallpaper. Sebab apa dia punya dah tukar dah sempurna dah. So, tak ada istilah, tak jadilah nak bagi, sayang pula rasa. Jangan kau tarik balik. Sebab apa? Hadiah dah bagi, habis dah cerita. Tutup dah file. Tutup kes dah. Jadi sekarang ni suami ataupun tunangan lelaki, dia bagi pada isteri tadi ataupun tunangan wanita sebagai hadiah. Hadiah pertunangan saja, tak ada kaitan dengan akad. Ataupun kita sebut sebagai hadiah adat lah. Ya? Hantaran tadi tu adat saja. Dah memang orang bagi macam ni, kita pun bagi jugalah, kan? Dia pun bagi. Jadi, bila suami ataupun tunangan lelaki tadi meninggal dunia, tak boleh pergi tuntut balik. Kenapa? Dah habis dah tu. Itu hak dia dah. Kalau dia nak pulang ke, itu terpulang kepada budi bicara dia. Tapi secara hak dia, sudah sempurna milik. Ya, seseorang itu, bila dia dapat hadiah, dia pegang hadiah tadi, dah tu dia punya. Okey? Habis dah. Sampai situ sahaja berkaitan dengan perkahwinan dan juga pertunangan. So, kat sini adalah satu baudok sahaja. Satu yang boleh saya terjemahkan. Ada lagi satu, tak sempat lagi nak terjemah. Tajuk dia, yang lagi satu ini ialah isteri solehah. Sedap tu kalau dapat bicara pada hari ini. Mana punya slide? Tak jumpa pula slide-nya. Isteri solehah. Tapi kita pun dah pukul 12, pukul 2. Saya tengok sikit. Macam tak jumpa lah. Tak apa. InsyaAllah kita sambung akan datang. Untuk yang kedua ni, sila. Kalau ada soalan, saya persilakan. Saya dah jumpa. Hari itu kita dah bincang tentang perempuan dengan haji.
Kemudian kita dah bincang hari ini kaitan dengan perkahwinan dan pertunangan. Tajuk yang seterusnya kita akan bincang iaitu sifat-sifat isteri salihah. Okey. Ada soalan untuk hari ini? Tak ada ya? Saya boleh ambilkan ni. Madu dengan apa? Minyak. Sifatu zaujatul muslimah. Sifat-sifat isteri orang muslim. Isteri seorang muslimah yang paling bagus, afdalus sifatul mar'atul muslimah. Sifat yang paling bagus yang ada kepada isteri ataupun wanita muslimah dengan beberapa perkara di bawah. Iaitu yang pertama, fal mu'asyaratu lahu birrida wal qana'ah wa husnus sam'u lahu wat ta'ah. Okey, ini sifat pertama. Sifat pertama yang perlu ada, yang cantik kalau ada pada isteri seorang perempuan salihah, iaitu hendaklah perempuan tadi digauli dengan rida dan qana'ah, iaitu apa? Rasa puas hati. Kan? Ni tak sekali tengok isteri sekali tu dah. Aku pun tak faham lah kenapa lah kau ni tak cantik. Hitam ni. Aku tengok anak isteri orang lain tu cantik je. Ni kalau suami macam ni, ya Allah memanglah body goal so on lah kita kata. Memang malang lah isteri dia. Seorang suami bila dia dapat isteri, dia kena rasa cukup dengan isteri dia. Dia kena rasa cukup. Walaupun bagaimana sekalipun bentuk paras, rupa paras, akhlak isteri dia kena ada qana'ah. Nombor 2, husnu as-sam'u lahu wat ta'ah. Yang kedua, dia kena gauli dengan baik, husnus sam'u, dan kena mentaati, ya, mentaati suami dia. Kena gauli dengan baik, ya, dengar dengan baik, dan kena taat dengan baik. Ya, jangan dia taat tapi masa dengar tu macam buat tak tahu je kan. Ada juga yang macam tu kan. Dia bukan kata dia derhaka tak, tapi suka berlawan. Sebelum dia dengar tu dia berlawan dulu kan. Macam perangai aku je tu kan. Sebelum dia taat, dia bukan je nak derhaka kat suami, tapi dia suka cik pasal macam tu kan. Jadi kita kalau boleh daripada dengar tu dah penuh dengan kehormatan. Penuh dengan kehormatan. InsyaAllah Allah tahu apa yang kita lakukan. Nombor 3 dan nombor 4 dia campur-campur macam tu ya. Tafakkuda li mawdu'in anfihi wa mawqi' 'ainihi fala taqa 'ainuhu minki 'ala qabihun wa la yashummanna minka illa atibur rih. Sebenarnya ibu-ibu, ciri-ciri ini yang saya perasan ialah wasiat, 10 wasiat kepada seorang wanita di malam perkahwinannya. Ibu dia pesan pada dia. Dia kata kalau kamu nak jadi isteri yang baik, kamu kena ambil 10 sifat ni. Itu yang dia sebut tadi. Yang pertama tadi, muasyarah lah dengan suami dengan rida, dengan qana'ah. Lepas tu kena dengar dengan baik, taat pada suami. Nombor 3, kata ibu dia, jangan sampai suami kamu terbau sesuatu yang tak sedap pada hidung suami. Suami ni dia sangat penting hidung dia ibu-ibu ya. Hidung suami ni kena hidung yang bau yang wangi-wangi saja. Jangan sampai suami menghidu sesuatu yang busuk daripada isteri. Bau bawang, ikan kan. Macam-macam bau belacan macam-macam bau lah, tempoyak dan sebagainya. So jaga hidung suami daripada bau perkara yang tak best. Jaga mata suami, nombor 4. Daripada melihat sesuatu yang buruk. Ya. Suami kata, rasanya aku dulu tak ada kahwin dengan hantu Kak Limah. Tapi sekarang macam hantu Kak Limah tengok kan. Jadi jaga mata suami. Jangan sampai suami melihat sesuatu yang buruk di hadapan mata suami. Nombor 5 dan nombor 6. Falhudu anhu manamihi
وتفقد لوقت طعامه فإن مرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. Dua lagi yang dia suruh jaga, tolong jaga tidur suami. Dan yang keenam, tolong jaga waktu makan suami. Kenapa? Suami yang terganggu tidurnya akan menyebabkan suami akan cepat panas baran, cepat marah. Sebab apa? Dia tak cukup rehat. So macam mana nak jaga tidur suami? Make sure bilik tidur kita tu tip-top. Bilik tidur kita tu memang suami memang selesa lah. Nak letak apa? Render-render kan? Macam apa? Ya, kelambu bagi macam malam apa. Ikutlah. Maksudnya bilik tidur tu, tempat suami tu, itu tempat paling selesa untuk dia tidur. Supaya tidur dia tak terganggu. Kalau boleh tepuk-tepuk. Sebelum dia tidur tu tepuk. Buat tepuk. Maksudnya kita nampak yang kita menyediakan tempat dia tidur dengan selesa. Waktu makan dia kena jaga. Orang perempuan dia kalau tak makan dia tak apa lagi ibu-ibu. Dia okey lagi kan. Gastrik pun kadang-kadang okey lagi, boleh suap anak lagi, betul tak? Gastrik pun boleh suap anak. Sakit perut dah sakit ni. Kan? Tapi suami tak boleh. Tak gastrik pun marah dah. Tak gastrik kan. Relax je aku tengok dia kan. Tapi besar marah habis semua orang salah. Kan? Kalau tengok kat meja makan biasa yang tak boleh sabar ni suami lah kan. Dah lambat kan. Lambat datang salah pula tu. Dah bangun. Kita kata tak apalah bang. Dah lama dah tunggu ni. Tak apa. Dia kata macamlah ada satu kedai ni dia kan. Dia marah. Okay. Orang lelaki tak boleh. Kalau order food panda tu dengan grab food lambat sampai datang. Dah cancel je. Kalau cancel lagi lambat nak makan. Sakit hati. Ni orang lelaki. Jadi kita jagalah perut suami tadi. Kalau perut dia kita jaga, biar buncit macam tu kan. InsyaAllah. Dia sayang kita. InsyaAllah. Jaga makan dia. Ini saya pun sama-sama lah ibu-ibu. Ini peringatan untuk saya juga. Ada banyak lagi. 7, 8, 9, 10. Tak sabar kan nak tahu kan. So nanti kita bersama insyaAllah. Bulan depan ada lagi 4 ciri. Yang mana orang perempuan kalau dia ambil ciri-ciri dia. Ciri-ciri ni 10 peringatan kepada isteri yang salihah. InsyaAllah bahagia rumah tangga. InsyaAllah. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Saya hari ni ada sedikit pengumuman. Yang mana Ustaz nak habiskan stok untuk Malaki ni. Madu ni lagi lama dia lagi power. Dia tak akan rosak itu hebatnya madu. Kalau lagi lama dia lagi hebat lah. Lagi kuat dia punya imun dia lagi bagus. Madu yang ada pada kami ni ialah madu Malaki, iaitu madu nombor 1, madu Yaman yang dimakan oleh permaisuri lebah saja. Jadi kalau nak jadi permaisuri kena makan madu Malaki lah. Okay. So nama apa permaisuri? Dia memang paling tinggi, lebih tinggi daripada madu Sid. Ustaz jual ni 145, tapi sebabkan dah penghabisan stok, Ustaz bagi 100 sahaja. Ustaz bagi 100 saya nak transfer pun boleh, tak ada masalah. Dia QR code pun ada, QR Pay pun ada. Malaki 100 sahaja. Memang dia paling bagus untuk nak rawat luka dalam perut. Kalau kita lepas bersalin ke ataupun operation, elok makan. Dia akan merawat luka-luka yang ada dalam tubuh badan kita bagi cepatlah. Ini siapa yang dah pernah makan? Kak Marza pernah rasa habatus sauda ya? Apa yang Kak Marza boleh share? Apa perubahan? On off tak ada. Okey, tak apa. Yang sikit-sikit tak ada. Macam lancar ke, hadaman ke? Ada sikit-sikit. Okey. So, dia kalau kita makan tu, setiap orang tu berbeza. Sebab tu saya suka tanya, sebab ada orang dia lain, dia rasa. Sebab dalam tubuh badan kita ni, dia bila kita makan habatus sauda, dia akan betulkan apa masalah kita. Dan masalah kita dengan masalah orang lain berbeza. Ada orang makan ni, dia mungkin sebelum ni susah nak main besar, jadi lancar. Ada orang makan ni, gula dia tinggi, jadi gula dia stabil.
So tengok apa yang ada dekat dalam dalam badan dia lah. Ada orang kata macam diagnosis pula Ustazah. Lebih kurang lah macam tu. Kita makan dia akan betulkan. Ini Habatus Sauda, siapa yang nak makan lagi, satu ni boleh cukup untuk seminggu. Pagi satu sudu, perut kosong, nanti dia serap lah kat badan, RM25 saja. Yang minyak zaitun ni untuk kolesterol, kulit kita pun boleh juga. Anak saya, hari tu kami satu keluarga lah kena influenza. Jadi anak lah paling teruk kan, kena influenza. Orang besar ni, dewasa ni okey sikit lah. Jadi bila kena influenza ni, dia sakit kaki, sakit kepala semua. Budak-budak bayangkan, budak sakit kaki. Jadi sapu ni ibu-ibu, dia memang minyak zaitun ni anti radang. Radang tu maksudnya kalau sakit, sapu dia kira kurang sakit. Dia anti kanser, anti radang, memang betul. Bila dah sekali sapu kat kaki anak, hilang tak bang? Dia kata, hilang. Subhanallah. So kaki kita kalau lutut, sakit lutut, sapu kat lutut. Selain pada kita makan juga untuk betulkan yang kat dalam kan. Yang luar kita boleh sapu juga. Itu antara kelebihan Syajaratul Mubarakah. Ya, pokok yang berkat. InsyaAllah ni RM10 saja. Boleh dapatkan kat belakang. So kalau siapa ambil tiga-tiga ni, 125, 10, 135 dapat tiga-tiga sekali lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya bagi kurang lah 130 je. Siapa ambil tiga-tiga, 130 je. Orang kata cincai bocai je lah. Ya? Zulhijjah insyaAllah banyak bersedekah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya